Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lama dah tak buat live. Wah, belakang ada kicauan-kicauan burung. Macam dekat kampung kan. Ni ayam tak bunyi ni. Dia tidak bunyi ayam kan. Hari ni kita dah masuk 15 Ramadan. Kita dah hampir ke penghujungnya. Tinggal lagi 15 hari. Jadi malam ni bolehlah kita doa kunut lah waktu witir. Okey, caranya macam ni. Kita solat witir 2 rakaat seperti biasa. Lepas tu kita bangun niat balik solat witir 1 rakaat. Lepas tu pada selepas rukuk tu kita baca doa kunut macam kita solat subuh lah. Macam tu. Okey, sebab ada yang tanya macam mana kan. Jadi macam tu lah. Okey, hari ni saya nak kongsikan beberapa cara solat sunat. Ada orang kata, alah, senang je, macam tu pun tak tahu. Okey, macam ni. Kadang-kadang kita dah belajar masa sekolah rendah, sekolah menengah, tapi yalah, kadang-kadang kita jarang buat ataupun kita terlepas pandang, jadi kita tak tahu, oh macam tu caranya. Ataupun daripada sekolah, kita punya ustazah, kita punya cikgu ajar, cara dia berbeza. Ada yang macam tu complicated. Sebenarnya Islam ni adalah agama yang mudah, ya. Jadi macam ni. Okey, antara contoh ya, saya ajar solat sunat tahajud. Okey, solat sunat tahajud ni kita boleh buat kita setelah tidur sebentar. Paling afdal sepertiga malam. Okey, tidur sebentar tu bermaksud katakanlah lepas maghrib kita tidur. So lepas main isyak tu kita boleh terus buat solat tahajud. Ataupun lepas isyak nak terus buat pun boleh. Tapi lebih afdal kalau kita dapat tidur sekejap lah. Okey, caranya niat dia usolli sunnatan tahajudi rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, lepas kita dah niat tu, kita baca macam biasa, takbiratul ihram. Okey, lepas tu kita baca Al-Fatihah. Okey, lepas baca Al-Fatihah, kita boleh baca surah. Okey, ada orang kata kuliah je. Ada orang kata ayat kursi. Okey, kita boleh baca apa-apa surah. Tapi biasanya solat-solat sunat ni kita baca kuliah lah. Kuliah tu macam mana? Yang Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang tu lah. Jadi baca yang tu. Ataupun boleh juga kita nak baca ayatul kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Boleh juga. Okey. Lepas tu kita rukuk seperti biasa. Kita sujud seperti biasa. Iktidal dan sujud seperti biasa. Kemudian naik balik kan. Rakaat kedua, kita baca Al-Fatihah. Boleh kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ataupun baca je surah apa-apa. Masa bulan Ramadan ni lebih afdal kita baca banyak inna anzalna lah. Memudahkan kita untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Okey, settle kan. Lepas tu rukuk seperti biasa, sujud iktidal dan sujud seperti biasa. Dalam sujud terakhir tu kita dalam hati, kalau bahasa Melayu, kita boleh doa, ya Allah, kurniakan aku malam Lailatul Qadar, ketemukan aku di malam Lailatul Qadar kan. Lepas tu, ya Allah, izinkan aku mendapat seri cahaya keimananmu dalam sujud terakhir solat tahajud tu. Apa-apa saja kita boleh doa, tapi kalau bahasa Melayu dalam hati, kalau bahasa Arab kita bolehlah doa kuat dalam sujud terakhir. Antara doa yang dimakbulkan adalah waktu sujud terakhir. Okey, lepas tu kita bagi salam macam biasa. Lepas tu kita boleh tambahan dengan berdoa lah. Bahasa Melayu pun boleh, bahasa Arab pun boleh. Waktu sepertiga malam adalah contoh pukul 1 hingga pukul 3 hingga sebelum subuh. Katalah kita terjaga lewat, dan kita boleh still buat sebelum subuh lah. Jadi kita doa je apa-apa. Sebab manalah tahu masa tu Allah makbulkan doa kita, Allah angkat doa kita, malaikat mengaminkan. Masa tu lah doa kita dimakbulkan. Ada yang kata dah doa dah daripada kecil tak makbul. Okey, kadang-kadang doa kita tak dimakbulkan. Ya Allah buat kita beratkan timbang amalan kita masa ke akhirat nanti. So dekat syurga ni belum dimakbulkan lagi. Ataupun Allah tak makbulkan sebab bukan yang terbaik untuk kita apa yang kita doa tu. Jadi Allah hold dulu doa kita, ataupun Allah uji kita.
aku tak bagi dia, dia masih doa tak? Ataupun aku tak bagi dia, dia dah putus asa. Sebab orang yang uh, tak bagus lah adalah yang berputus asa lah. Saya gunakan bahasa-bahasa mudah supaya semua orang faham. Saya bukanlah yang baik, tapi saya just berkongsi apa antara pengetahuan dan ilmu yang saya ada, supaya bila saya tak ada nanti orang amalkan. Itu yang boleh membantu saya dekat sana nantilah. Yalah, kita tak ada anak, belum ada lah, belum ada anak, belum ada orang kata keluarga kan. Keluarga bermaksud macam suami ke apa kan. Jadi kita mengharap pada adik-beradik, ayah kita, ibu kita, keluarga kita, sahabat kita, klien kita. Mungkin itu yang mendoakan kita. Jadi antara-antaranya kita kena banyak berkongsi lah. Selain pada saya buat takaful pun berkongsi kebaikan kan. Jadi orang ambil protection tu, kalau orang kena meninggal ke, kemalangan ke, then dia ni lah boleh bantu duit dia, boleh bantu dia dalam kesusahan. Jadi dari situ pun dapat pahala juga kan. Itu pun sebarkan ilmu yang baik. Dan orang memilih Islam, iaitu takaful. Jadi kat situ pun dah dapat pahala. Alhamdulillah. Yang nak join takaful tu, nak jadi ejen ke apa, bolehlah inform saya kan. Kita selit sikit lah iklan. Kat radio ke, kat TV ke ada iklan kan. Jadi kat sini pun kita selit lah iklan. Taklah bosan sangat kan. Okey, kita sambung lagi. Okey, sebaiknya bila kita bangun sepertiga malam ataupun bila kita dah buat solat tahajud, kita boleh tambahkan dengan solat sunat taubat. Dulu saya ingat lagi roommate saya kan, Assalamualaikum kalau ada menonton ni kan, tak payahlah saya sebut nama dia. Dia kata, terima kasih Siti, selalu ajar dia sembahyang sunat tahajud apa semua tu. Masa tu ingat lagi jemaah sama-sama dekat bilik. Lepas tu dia PM, macam mana cara nak buat tu. Dia rindu benda tu. Jadi macam Alhamdulillah, apa yang kita ajar orang tu, orang buat tu pun dah cukup bagi pahala kan. Okey, yelah, bukan kita nak tunjuk kebaikan. Macam Ustaz Abid Liu, kita nak galakkan orang buat kebaikan kan. Kita tak baik, jadi kita nak tambah pahala tu, itulah cara-caranya. Okey, kita tak banyak duit, nak bagi orang duit. Jadi kita sumbangkan ilmu. Alright, lepas tu solat sunat taubat. Niat dia, usalli sunnatan taubati rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Katalah Arab kita tak hafal, kita niat je dalam hati bahasa Melayu. Allah faham, tak apa, tak ada masalah pun. Okey, sama. 2 rakaat, baca Fatihah, baca apa-apa surah, lepas tu rukuk, sujud seperti biasa. Sujud terakhir tu kita doalah dalam hati, ya Allah, ampunkanlah segala dosaku, dosa kedua ibu bapaku, kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami semasa kecil. Jadi kita doa macam tu, doa untuk ibu bapa first ya. Ya Allah, ampunkanlah segala dosaku, ahli keluargaku, guru-guruku. Dalam doa kita jangan tinggal ibu bapa, guru-guru dan seluruh sahabat-sahabatku, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Jadi kita doakan juga sesama Islam. Manalah tahu ada antara doa-doa kita yang Allah makbulkan, jadi terampunlah dosa mereka juga. Jadi dia orang yang doakan kita, ialah dia orang lain yang doakan untuk kaum muslimin yang lain. Jadi kita pun mana tahu masa tu malaikat mengaminkan, Allah turun untuk ampunkan. Jadi kita pun terampun. Jadi dalam Islam sebaik-baiknya adalah orang yang mendoakan orang lain. InsyaAllah doa kita pun akan dimakbulkan, cepat atau lambat je. Itu je. Okey, jadi kita solat taubat ni kita minta dengan Allah. Lagi baik kalau kita hafal doalah yang hilas tulil firdaus kan. Aku tak layak masuk ke syurgamu kan, tu kan. Okey, kalau tak hafal, kita boleh pasang YouTube sekarang ada, ataupun kita boleh Google, kita boleh tulis kan. Ya Allah, ampunkanlah segala dosaku, ya Allah, aku tak layak ke syurgamu, tapi aku tak nak ke nerakamu kan. Jadi kita boleh doa macam tu. Okey, lepas tu dah settle solat taubat, kita rehat jap, minum-minum air dulu ke kan. Kita boleh buat semua serentak, ataupun penat lah, ngantuk lah, buatlah tahajud sahaja sekurang-kurangnya. Okey, katalah kita terlalu penat, jadi kita macam tak larat lah kan.
nak bangun tahajud pun tak larat ni, penat sangat, ataupun ngantuk sangat, sedar tu, Allah sedarkan kita tu, kita doa. Waktu sepertiga malam tu, kita doa. Apa-apa yang kita nak. Okey, lepas tu, kita solat sunat istikharah. Yang ni orang-orang single tu suka kan, untuk mendapatkan jodoh. Okey, tak semestinya jodoh. Dia adalah untuk pemilihan. Kadang-kadang rumah mana yang kita nak beli, kereta mana yang kita nak beli, pekerjaan apa yang kita nak cari, apa-apa je yang keraguan kita, apa semua kita boleh minta istikharah, petunjuk daripada Allah. Bukan sekadar jodoh, ya. Tapi kalau nak minta jodoh pun tak ada masalah. Jadi usolli sunnatan istiharati rakaataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat istiharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, Al-Fatihah, Quliyah. Okey. Lepas tu sama, rukuk sujud seperti biasa dan naik solat rakaat kedua. Al-Fatihah, surah dan sujud rukuk, sujud iktidal dan sujud terakhir seperti biasa. Dalam sujud terakhir tu kita doa lah, ya Allah, pemudahkanlah urusan jodoh, pertemukanlah jodoh yang baik, suami yang boleh membimbing ke syurga, apa-apa je lah yang kita nak doa, dapatkan zuriat yang soleh-solehah. Jadi kita doa, kalau Allah tak bagi sekarang, Allah akan bagi akan datang. Kalau Allah tak bagi kahwin kat dunia, Allah bagi kahwin dekat akhirat. Pertemukan jodoh lah di akhirat. Mungkin cakap mudah, ya. Jadi macam cakap senang lah, sabar jodoh semua kan. Habis orang lain yang tanya apa semua. Jadi kita hidup bukan sebab orang. Okay, yalah, orang kata nampak kuat kan, tapi semua orang ada sedih dia, semua orang ada apa yang dia nak tu tak dapat, kecewa dia. Cuma kita jangan terlalu kecewa, jangan terlalu putus asa dengan Allah. Allah tak bagi sebab Allah tahu bukan the right time. Jodoh ni Allah bagi the right time, masa yang tepat, waktu yang tepat, bila kita dah bersedia. Allah Maha tahu. Mungkin Allah tahu kita tak sedia lagi daripada sudut keuangan, dari sudut kekeluargaan. Mungkin kita ada benda yang Allah nak suruh kita berbakti lagi lah kepada bapa ibu kita, keluarga kita. Kita belum banyak berbakti lagi mungkin. Ataupun yang pasangan kita tu, bakal kita tu, dia pun ada tanggungjawab dia yang belum settle lagi lah untuk Allah satukan. Jadi mungkin Allah akan bagi the right time. Jadi kita just doa. Kalau Allah tak makbul kat dunia, Allah makbulkan kat akhirat, memberatkan timbangan. Jadi amalan kita memang banyak, tapi tak tahu lagi yang mana yang diterima. Jadi kita selalu kena doa, ya Allah, terimalah amalanku, ya Allah, pemudahkanlah urusan dunia akhiratku, ya Allah, kan. Okey, lepas dah doa istikharah, dah sujud terakhir tu kita doa dalam hati kalau bahasa Melayu. Okey, lepas tu kita teruslah doa apa yang kita nak minta. Kalau lagi baik kita menangis, menginsafi kesalahan kita kan. Benda tu kita boleh buatlah lama-lama, kita jadi biasalah kan. Okey, lepas tu kita solat sunat hajat. Okey, hajat ni kita boleh buat waktu bila-bila pun. Okey, lepas Zuhur kita boleh rasanya buat waktu yang ada solat sunat lah. Lepas Zuhur, lepas Isyak, macam tu lah. Ataupun lepas duha kita boleh buat solat sunat hajat. Ataupun yang terbaik yang itulah sepertiga malam. Okey, caranya usolli sunnatan hajati rakaataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, ada kawan saya PM tanya, macam mana Kak nak solat sunat hajat? Masa tu dia berhajat nak mendapatkan zuriat kalau tak silap saya. Ataupun apa ya? Oh, dia ada ni. Suami dia tak berapa sihat lah. Jadi dia berhajatkan sesuatu. Okey. Hajat ni kita boleh kerap buat solat sunat hajat ni ya. Kalau kita perlukan something hajat lah kan. Ataupun hajat ni kita boleh juga banyak bersedekah. Ada saya dengar ceramah Ustaz Khalid daripada Indonesia, ada doa. Dia share satu hari ni ada seorang Indonesia ni, dia kerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah lah. Jadi dia sekejap-sekejap pergi toilet. Rupanya dia menyusukan anak dia macam tu. Tak tahu kenapa dia menyusukan kat toilet kan. Lepas tu ada seorang dia punya majikan ni sakit kanser. Lepas tu majikan dia tanya, kenapa awak asyik kerap sangat pergi toilet? Betul dia kata dia bagi susu dekat anak dia rupanya. Lepas tu majikan dia kata, tak apa, awak balik negara awak,
awak besarkan anak, tapi gaji saya tak potong, nanti awak datang balik. Dia cakap macam tu. Lepas tu izin Allah, yang majikan ni dia pergi cek doktor. Dengan izin Allah sembuh kanser dia. Okey, saya cakap ni tak bererti yang ada kanser tu stop tak pergi jumpa doktor, tak makan ubat, hanya berdoa. Tak boleh. Allah tak kasih macam tu. Sebab kalau kita ada sakit ke apa, kita kena usaha dengan doa, dengan jumpa doktor, makan ubat, ikhtiar. Sambil-sambil tu kita kena buat macam ni lah, ikhtiar. Okey, kita banyak sedekah kan. Jadi dia sedekah, lepas tu alhamdulillah sembuh kanser dia. Jadi hajat kita boleh juga dipenuhi dengan sedekah, ataupun kita bagi kucing makan, kita sedekah kat jiran-jiran, sedekah kat jiran-jiran kita. Walaupun jiran-jiran kita kaya, kita macam berkongsi rezeki lah dengan jiran-jiran kita. Lepas tu sekarang kan banyak online, survey je ustaz-ustaz yang ustaz Dasuki, banyak lah ustaz-ustaz kat Terengganu lah, dekat mana-mana lah. Jadi transfer je lah online sebelum subuh ataupun selepas subuh kan, sedekah subuh. Okey, sebelum pukul 10 kan, sebelum duha tu kita sedekah. Okey, jadi kat situ dengan izin Allah, Allah akan makbulkan lah apa yang kita hajati. Tapi kalau Allah tak makbulkan, macam saya share, belum masanya lagi, ataupun Allah nak uji, ataupun Allah nak beratkan timbangan kita, ataupun Allah akan bagi the right time. Janganlah, oh aku dah sumbang dah ni 1,000, tak dapat pun apa-apa, tak ada pun macam dia, asyik dapat banyak orang je, customer je. Jadi tak semestinya Allah akan bagi sekarang ya. Jadi kita bersangka baik dengan Allah. Kenapa Allah tak bagi? Mesti ada hikmahnya. Okey, kita sambung balik solat sunat hajat. Dah jauh dah kita lari. Okey, solat sunat hajat. Selepas kita dah niat usolli sunnatan hajati rakaataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, rakaat pertama baca Fatihah. Lepas tu kita baca kita baca surah biasa. Lepas tu kita rukuk sujud seperti biasa. Naik rakaat kedua Al-Fatihah. Boleh baca ayat kursi ataupun apa-apa surah. Kita rukuk sujud seperti biasa. Sujud terakhir kita doalah apa yang kita hajat kan. Nak apa? Kita nak apa? Nak anak dapat exam yang baik, nak bagi financial freedom. Financial freedom maksudnya kita bebas keuangan, bebas pada hutang lah kan. Sebab dalam doa kalau boleh jangan sebut ya Allah jauhkan aku pada hutang, jangan. Kita kena doa ya Allah izinkan ku mendapat financial freedom kan, pada tahun berapa, macam tu lah. Ataupun kita doa lah apa-apa, tambahkan rezeki aku, bahagiakan keluarga ku, izinkanlah aku mendapat rumah tangga mawaddah warahmah kan, di atas landasanmu, sentiasa dekat denganmu. Apa-apa je lah hajat kita. Kalau bahasa Melayu dalam hati, kalau bahasa Arab boleh kat luar. Okey, lepas tu kita bagi salam dan doa lah seperti biasa. Hajatlah apa-apa yang kita hajat ya. Okey, dalam setiap doa kita jangan kita sekali-kali tinggal doa kepada ibu bapa. Selawat kepada Nabi. Memuji-muji asma Allah, nama-nama Allah, Ya Aziz, Ya Rafa, Ya Razak. Kita kalau kita hafal betul-betul semua tu bolehlah sebut kan. Paling-paling untuk rezeki Razak kan, untuk jodoh Ya Latif, Ya Murni, Ya Ghani kan. Macam Ustazah Asma ada share. Okey, ni dah settle semua. Kita boleh tambahan dengan, nanti saya share yang Ustazah Asma tu. Okey, dah settle semua. Kita boleh tambahan dengan witir. Bukan masa tarawih je ada witir. Jadi kita untuk tutupkan dia kan. Solat, kita boleh solat sunat witir 2 rakaat dan 1 rakaat. Okey. Lepas tu tidurlah balik kan. Kalau kita dah pukul 5 lebih kat pukul 6 tunggu subuh lah. Lepas subuh, sebelum subuh tu kita sementara nak tunggu subuh, boleh juga kita baca Al-Quran kan sementara tu. Ataupun dah azan, kita boleh solat sunat sebelum subuh. Sebab sekaya-kaya manusia adalah solat sunat sebelum subuh. Sebab lebih baik daripada seluruh alam solat sunat sebelum subuh ni. Lepas tu kita solat sunat subuh macam biasa. Lepas tu kita bacalah Al-Waqi'ah, Al-Maksurat. Okey, Al-Waqi'ah ni untuk tambahkan rezeki kita. Al-Maksurat ni untuk Allah lindungi kita daripada sihir, daripada orang dengki yang buat-buat tak betul kat kita.
Okey, kita baca Al-Maksurat. Kalau tak ada bukunya, kita boleh Google. Sekarang senang. Ada PDF Google, boleh Google. Al-Quran semua senang, boleh Google. Tapi itulah, jangan Google yang salah lah kan. So, cari yang betul. Okey. Jadi, kita baca Al-Maksurat lepas subuh dan lepas asar ya. Supaya daripada subuh sampai asar tu Allah lindung. Daripada asar sampai isyak, sampai ke subuh esoknya tu Allah lindung kita. Sepanjang hari tu Allah lindung kita lah. Al-Waqi'ah untuk kita tambahkan rezeki kita lah kan. Kalau Allah tak bagi sekarang, Allah bagi akan datang. Tapi kita buatlah sebagai pemberat amalan untuk kita lah kan. Okey, lepas tu, lepas dah settle tu, kita solat sunat duha. Solat sunat duha kita boleh buat dalam pukul 8 macam tu ke, sampai sebelum Zuhur. Okey, panjang kan masa dia. Okey. Lepas tu saya nak share, Ustazah Asma share. Lepas subuh, kita zikir Allah ya barik, Allahumma ya barik. Kita doa macam tu, Allahumma ya barik, baca 41 kali. Lepas tu kita niat, ya Allah, aku serahkan kehidupanku, seluruh diriku kepadamu ya Allah, untuk hari ini ya Allah. Jadi hari-hari kita buat. Jadi daripada pagi sampai petang tu, sampai malam tu, sampai ke subuh esok, kita 100% lah serahkan kepada Allah. Jadi Ustazah kata, janganlah lepas doa terus baring tidur sampai tak buat apa-apa. Jangan. Jadi kita buat apa-apa tu Allah lorongkan kita lah. Orang nak tipu kita tak dapat tipu. Orang macam tu lah, Allah lindung kita, Allah jaga kita. Tapi kalau kena apa-apa juga, itu satu ujian kan. Okey, Nabi pun diuji, Nabi pun kena sihir kan. Jadi kita manusia biasa, tak lari pada benda-benda tu lah. Okey. Lepas tu, saya rasa sekadar ini dululah. Kan panjang pula saya share. Okey, jadi kita boleh juga tambahan, berzikirlah lepas solat. Buatlah Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Istighfar 1000 kali sehari. Atau lebih pun tak apa. Selawat 1000 kali. Lebih pun tak apa. 10 kali. Satu kali kita berselawat, 10 kali ganda Allah berselawat kepada kita kan. Lepas tu apa lagi? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah kan. Apa-apa je lah. Hasbi Rabbi Jalallah ke. Okey, kalau tak pakai jari pun boleh. Kalau tak ada tasbih kan. Sekarang canggih macam-macam ada kan. Online boleh calculator tasbih ke apa ke, macam-macam. Nak tak nak je. Pakai suku-suku, kita punya sukat-sukat ni pun boleh. Okey, cara dia senang je. Okey, ni kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, kan? 11. Jadi kita buatlah. Ni cukup 11, buat 3 kali. Okey. Ini kan, subhanallah, 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 11 kali. Okey, buat lagi. Subhanallah, 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 22 kali. Okey, ni subhanallah, 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 subhanallah. Cukup 33 kali. Okey, lepas tu buat lagi. Tak adalah kena buat macam ni. Buat je lah macam macam mana? Macam ni ke kan. Kita pandai lah kira kan. Ini sebab saya nak tunjuk. Okey, jadi mudah. Pakai sukat-sukat jari ni pun boleh kalau tak ada tasbih kan. Okey, jadi saya rasa itu saja. Semoga apa yang saya kongsikan memberi manfaat kepada diri saya dan diri anda semua. Moga anda semua ditambahkan rezeki, diluaskan rezeki, ditambahkan ilmu, dipermudahkan segala urusan, dimakbulkan segala hajat. Okey. Saya minta lah sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah Ustaz Ismail Kamus dan semua arwah kaum muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Okey, selamat beramal. Apa-apa yang pertanyaan, persoalan boleh PM saya ataupun boleh kontak saya 018-265-6485 Siti Hadijah Nias. Jangan segan, jangan malu nak mengaji ke. Saya tak adalah pandai, tapi bolehlah tolong betul-betulkan sikit-sikit apa-apa yang saya tahu. Iqra' ke, Al-Quran ke ya. Dewasa kanak-kanak boleh WhatsApp saya lah ataupun kontak saya.
Ataupun boleh pergi kat Facebook saya Siti Hadijah Nias, boleh pergi dekat IG saya Siti Hadijah Nias, semua Siti Hadijah Nias lah. Jadi saya berkongsi. Okey, semoga dimudah urusan, diterima amalan. Assalamualaikum.